Boleh. Okey. Kita mulakan kuliah kita dengan baca ilmu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, pertamanya terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada sesi pagi ini. Ada 27 pelajar yang sedang ikuti kuliah pada pagi inilah. Dan selebihnya saya percaya akan masuk perlahan-perlahan lah. Saya mulakan dengan sesi peringatan sajalah. Untuk makluman pada semua pelajar, COVID masih lagi ada dan dia akan sentiasa ada lah setakat yang kita faham. Dan kebanyakan daripada kita ni macam dah lupa kepada COVID. Dah lupa kepada COVID, sedangkan ianya masih lagi ada lah. Saya ambil contoh persekitaran dekat universiti saya pun, sebenarnya ada lagi pelajar yang kena COVID positif, pensyarah yang kena COVID positif dan sebagainya. Jadi masing-masing kena ambil perhatian supaya kita dapat hindari, terutamanya 2 minggu lagi kita nak exam, final exam. Untuk makluman pada semua pelajar, saya share kejap. Okay, kalau pelajar perhatikan week 13, 6 hingga 10 Jun. Kalau pelajar nampak ni, saya buka kalam. Kita perlu habiskan area under the curve dan juga surface area. Dan pada minggu yang ke-14, minggu hadapan, kita perlu habiskan volume of solid of revolution, rotating through axis. Dan kita ada study week pada 18 hingga 26. Dalam masa yang sama, kita ada dijangkalah 27 dan seterusnya bulan 6 ada final exam. Jadi sebab tu dalam 3 minggu, 4 minggu ni, walaupun COVID tu kita assume macam demam saja, tapi kita ambil pengajaran kawan-kawan kita yang demam teruk supaya kita dapat hindarilah. Beringat tak salah, tak memerlukan kos. Tapi kalau once dia dah kena, dia akan memerlukan kos kita lah. Kos ni bermaksud kesakitan, kerumitan, nak mengajar, nak belajar, nak menghadiri sesi yang lama dengan sesama dan sebagainya, dia akan ada masalah. Okey, setakat ni boleh nampak apa yang saya tunjukkan ni. Aktiviti pada pagi ini kita kena habiskan area under the curve dan surface area. Dan seterusnya kita kena masuk, kita ada kuis sebenarnya, kuis 4 pada 10 Jun 2022 Friday, 9 morning to 9 PM. Jadi 5% total mark 20 mark lah, tapi calculation kita 25% daripada 100%, pengiraan total 100%. Kita akan guna UDAS platform. Subtopik yang ditanya 4.4.1 and 4.4.2. Yang ni teknik ni sebenarnya, subdivision dengan part by part. 5 objective question, 2 attempt only, per attempt 30 minit. Maksudnya pelajar diberi 2 kali percubaan lah. Saya mohonlah kalau boleh jangan ada pelajar yang terlepas lagi. Okey, kita pergi kepada apa yang perlu kita habiskan pada minggu ni. Okay, saya nak pergi kepada area under a curve, axis only tu. Saya berhenti setakat, kalau tak silap saya,
Saya rasa di sinilah kot yang saya berhenti. Yang ni di mana saya ulang balik sedikit saja. Kalau kita diberi sebagai contoh, determine the area of the region bounded by the curve y equal to x cube and x exists for -1 or equal less than or equal 1. Dalam kes ni, kita macam mana kita nak melakarkan gambar rajah y sama dengan x kuasa 2. Yang ni masalah, x kuasa 3. Kalau pelajar dapat plot gambar rajah, dia akan memudahkan kerja kita lah. Kalau kita plot gambar rajah, saya dah bagi tahu pelajar sebelum ni, pelajar boleh guna kaedah table dan seterusnya kita boleh buat comparison dengan plot online dalam internet. Desmos, saya sentiasa sebut Desmos kan. Jadi pelajar boleh buat. Jadi kalau kita tengok area, dia ada satu dan ada dua bahagian yang perlu kita buat lah. Perlu kita kira. Area dalam kes ni kita kena tambah area 1 tambah area 2. Baru kita dapatkan area between y equal to x cube, x exists and also bounded -1 dengan bounded +1. Sekejap. Okey. Ke sebelah. Tapi fisio, kawan pergi fisio sekejap. Pukul 12.30. Kalau tanya dilation gambar. Okey. Okey, boleh. Okay, sorry, terganggu sekejap. Jadi, y equal to x cube, yang ni kan. Lepas tu, x exists, saya guna pen warna merah tu, dan bounded by x -1, x +1. Jadi, area, kita ada dua, A1 plus A2. Tapi by definition, A1 tu under x exists. Jadi, pelajar kena buat modulus. Ini ilmu yang biasanya kalau kita baca nota kita tak faham, tapi by kita guna, kita buat latihan, kita akan jumpa lah. -1 sifar fx adalah x cube dx. Ni untuk yang bahagian A1 tu, yang under the curve. Dan satu lagi yang atas tu sinisify ya, origin 01 x kuasa 3 dx. Ya, saya tak teruskanlah sebab kita dah bincang, hanya kita nak ulang kaji balik saja yang ini berdasarkan luas di graf sentiasa positif, luas yang di bawah graf negatif. Sebab tu kita perlu moduluskan dia. Okey pelajar, setakat ni boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Dalam nota yang saya ambil daripada kalam ni, dia dah ada bagi solution dah. Pelajar boleh teruskan lagi lah. Okey, satu lagi contoh sebelum saya pergi fasa yang kedua selepas ni lah. Satu contoh lagi ialah sketch a graph when y equal to x squared -1. Then, hence, find the area between the graph and x exists from x equal to 0 to x equal to 2. Dalam soalan ni, dia tak bagi apa ni, sketch graph tu. Dia yang suruh kita sketch. Jadi macam mana kita nak buat? Macam saya kata tadi, saya ulang balik. Satu, kita bina table. Yang kedua, kita buat comparison dengan Desmos. Okay, saya bagi sedikit idea. Saya nak pelajar boleh cuba XY. Ambil a few point. Katakan kita nak 0 hingga 2 kan. Kita let's say ambil -1, sifar 1, 2, 3. Dan kita gantikan pada y sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Okey, sila kira dulu.
Sini sifar ya. Negatif 1, sifar. Kalau 2, 3. Kalau 3, 8. Oh, ada pelajar nak masuk sekejap ya. Okey, setakat ni ada 30 pelajar yang masuk. Alhamdulillah. Okey, kita pergi point by point pula. Kita plotkan. Macam tu eh. 0, negatif 1 sifar sini. Lepas tu sifar negatif 1 di sini. Lepas tu 1 sifar di sini. Tengok. Dia macam titik minimum kalau kita tengok sekali lagi. 2, 3, 2 di sini. 1, let's say 2 di sini. Dan satu lagi 3, 8. Atas ni lah. Dan kita dapati graf dia sebegini. Nampak? Jadi, pelajar, kalau kita tengok graf ni, saya pilih warna biru lah, warna merah, warna biru. Merah, satu parti mewakili warna merah lah. Satu parti mewakili warna biru. Tak ada kaitan dengan parti sebenarnya. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Jadi, dia ni. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Selesai. X exist. Dia ni. X exist. X exist. 0 hingga 2. 0 hingga 2. Jadi sebenarnya 0, 2. Akan ada dua bahagian juga. A1 dan satu lagi sini katakan A2. Jadi area sama dengan A1 tambah A2. A1 under graph. Jadi kena buat under x-axis, under graph ada under x-axis. Jadi kita kena buat magnitude A1. Jadi seterusnya magnitude, okey. Untuk yang pertama 01 X kuasa 2 tolak 1 dx plus integrate 1, 2 X kuasa 2 tolak 1 dx. Itu dia. Sama saja konsep macam yang saya ulang tadi lah. Okey, pelajar cuba sekejap. Saya bagi masa untuk pelajar cuba selesaikan yang ni. 01 mesti ada magnitude. Kalau tidak, pelajar akan dapat nilai negatif. Okey, selesai kejap. Integrate x squared sama dengan x cube over 3. Integrate 1 minus x. Dan kita replace 0, 1. Yang ini pun sama. X cube over 3 minus x. Kita replace 1, 2. Okey. Itu jawapannya. Okey. Kira sekejap. Sudah? Di sini menghasilkan berapa? Negatif 2/3, tapi moduluskan. Sebelah kanan? Empat apa? 3. Bila modulus dia menghasilkan apa ni? Positif lah. Jadi 4 tambah 2, 6/3 menghasilkan 2 unit square. Begitulah. Okey, pelajar. Setakat ni boleh ikut? Boleh.
Boleh, okey. Kalau boleh, kita boleh teruskan kepada slide seterusnya. Oh, ni jawapan dia, sorry ya. Ni jawapan dia, bagus. Okey, slide seterusnya ni, kita masuk area between two curve. Area between two curve. Kalau pelajar perhatikan, oh sini dia ganggu sekejap ya. Okey. Kita akan diberi dua curve. Kita akan diberi dua curve, y equal to fx, dan kita akan diberi bounded dia. Sama ada x sama dengan a sini dan x sama dengan b di sini. Jadi kita perlu cari graf di sini. Untuk silibus kita, kita hanya hadapkan pada x-axis saja. Maksudnya, cara dia ialah kalau diberi dua graf, ambil graf atas, buat panah macam ni. Maksudnya kita akan tolak graf sebelah bawah. Maksudnya, untuk area bagi sketch yang saya sketch tu, di sini akan menghasilkan integrate AB, ni sempadan lower bounded dengan upper bounded. A dan B lah. Dan persamaannya sebelah atas, sebab tu saya suruh garis dan buat arrow ke bawah. Ambil yang sebelah atas, Fx tolak Gx dx. Macam tu. Ambil atas, tolak sebelah bawah. Biasanya benilah petua supaya kita tak melakukan kesilapan. Macam mana kalau pelajar buat silap? Ambil bawah, tolak sebelah atas, dia akan menghasilkan nilai negatif. Katakan nilai negatif, jadi pelajar perlu buat modulus. Itu tujuan dia. Okay, if Fn and Gn is continuous on range AB, then the area of region between the curve y equal to Fn, y equal to Gx from x equal to A to x equal to B is given by area, represent as A, integrate AB, bounded value, dan Fx minus Gx dx. Seperti yang saya tunjuk di sini lah. Okey, ni basic idea dia. Ada setengah tu graf, dia beri sebegini. Sebagai contoh, dia beri sebegini. Dan satu lagi, graf tu sebegini. Cuba tengok. Katakan graf yang ni, saya ambil lapan warna biru lah. Yang ni warna biru ni, diberi sebagai Y sama dengan Fx. Dan diberi pen warna merah, Y sama dengan Gx. Y sama dengan Gx. Kalau kita plot di antara dua curve ni, dia akan menghasilkan dua tempat yang berbeza yang perlu kita kira. Sekiranya dia bagi titik persilangan, kita boleh kira. Kalau dia tak bagi titik persilangan, kita kena kira titik persilangan tersebutlah. Kalau kita nak selesaikan untuk dapatkan ABC, kita buat penyelesaian serentak, simultaneous equation lah, penyelesaian serentak. Dan kalau kita tengok sini, ini A1, A2. Ambil persamaan atas, tolak persamaan bawah. Ambil persamaan atas, tolak persamaan bawah. Ya? A sama dengan A1 tambah A2. Sama je kan? Tapi, ni yang special dia. A1 ni, sempadan dia AB. Persamaan atas dia apa? Yang warna biru. Fx tolak persamaan bawah dia ialah Gx. Tengok. Dan apa dia A2? A2 di sini yang warna merah. Atasnya Gx. Jadi integrate BC
GX tolak warna biru FX. Tengok. Jadi dalam area between two curve, saya dah pecahkan kepada dua. Satu, di mana kalau sekiranya bounded tu diberi. Tapi ada case di mana bounded tu tak diberi. Tapi pada case yang kedua ni, soalan yang suka ditanya sama ada dalam assignment ataupun di dalam dalam assignment ataupun di dalam final exam nanti. Biasa soalan ni lah yang biasa ditanya lah. Okey, salin sekejap untuk case yang kedua tu. Sudah siap? Setakat ni 40 pelajar, semakin bertambah alhamdulillah. Okey, saya sambung lagi ya. Saya harap dah siap salin untuk kes yang kedua tu. Okey, kita tengok contoh. The first example untuk kes ni, kalau kita diberi dua persamaan, tugasan dia ialah find the area of the shaded region given by two curve. First curve ni, y equal to 2x tambah 1. Kita represent yang red line. Yang satu lagi ni, x squared minus 3x plus 5 represent yang solid black tu. Jadi, ni adalah yang kita nak cari. Macam mana petua dia? Awak ambil sebelah atas, tolak sebelah bawah. Itu cara dia. Sebelah atas, tolak sebelah. Apa persamaan sebelah atas? 2x tambah 1. Apa sama sebelah bawah? X kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Kita identify yang tu dulu. First step. Lepas tu, macam mana nak dapat ni? Sempadan. Yang ni saya sebut tadi, case yang kedua, simultaneous equation. Y sama dengan 2x tambah 1. Let's say persamaan yang pertama. Yang kedua, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3x tambah 5. Ini persamaan yang kedua. Macam mana nak buat penyelesaian serentak? 2 bersama dengan nilai 1. Y sama dengan Y kan? Jadi ambil persamaan kedua. Samakan dengan persamaan 1. 2x tambah 1. Cuba selesaikan. X kuasa 2. Lepas tu negatif 3. Tolak 2 jadi negatif 5x. 5 tolak 1 jadi 4. Cuba fakturkan. Belajar. Cuba fakturkan. Guna kalkulator pun boleh. Ataupun guna try and error yang seperti saya buat pun boleh juga. X darab X, X kuasa 2. 4, 1 darab 4. 4. Darab silang, X. X darab 4, 4X. 4X dengan X macam mana nak hasilkan negatif 5? Negatif sini, negatif sini. Jadi negatif 5 lah. Bila negatif, tambah sini negatif, tambah sini negatif. Dan factorization dia ialah X tolak 1, X tolak 4 sama sifar. Dan kita akan hasil X sama 1, X sama 4. Jadi sini clear. X sama 1, X sama dengan 4. Jadi area sama dengan macam ni. Kita kena hati-hati. Integrate bounded. Lower bounded 1. Upper bounded 4. Persamaan atas
2x tambah 1 tolak bersama sebelah bawah x kuasa 2 3x tambah 5. Yes. Saya tunggu sekejap pelajar selesaikan. Okey, kalau kita ringkas di sini, negatif x kuasa 2 untuk bahagian x 2 tolak 3, 2 tolak 3, 5x. Bahagian yang pemalas 1 tolak 5, negatif 4. Okey. Selesaikan lagi. Saya tunggu. Negatif x kuasa 3 bahagi 3. 5 integrate x squared over 2. Dan kalau kita integrate negatif 4 tu negatif 4. Okey. Ganti nilai 14. Okey, pelajar boleh cuba. 4 darab 4 darab 4. Ini saya tulis manual saja. Negatif 4 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 4 kuasa 2 bahagi 2 tolak 4 darab 4. Tolak. Kalau kita ambil nilai satu negatif 1 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 tolak 4 darab 1. Pasal dia. Okey, teruskan. Siapa berani bagi jawapan? Saya tunggu ya. Berapa? Tak keluar jawapan. Siapa berani bagi jawapan? Yang dia kira? Ada pelajar tak ni? Ada. Ada 39 ni, 39 orang ni. Berapa jawapan? Tak sempat kira lagi. Bateri ada tak? Kalkulator. Kalau kalkulator bateri tak ada, hancurlah. Sebenarnya kita boleh buat direct calculation, tapi rumit lah. Tu je. Okey, tak apa. Sebagai homework, selesaikan, dia akan menghasilkan 9/2 unit. Square lah. Square ni represent area.
Kalau kuasa 2 ni represent area. Okay. Ini ada 92. Ini dia punya last answer lah. Okey, belajar. Soalan sekejap. Soalan? Okay. Find the area of the shaded region bounded by the curve y equal to x squared plus 2. Jadi ya, saya jadikan dia sebagai warna merah. Dan ini adalah y sama dengan x kuasa 2 tambah 2. Line y equal to negative x. Saya jadikan dia warna biru. Y sama dengan negative x. Dan seterusnya, bounded by x sama dengan sifar sini. Dan 2x equal to 1 sini. Basic idea dia kita ialah kita nak dapatkan ini. Macam mana cara dia? Cara dia ialah kita ambil persamaan sebelah atas, tolak persamaan sebelah bawah. Macam mana? Area sama dengan lower bounded sifar, upper bounded 1, persamaan atas x kuasa 2 tambah 2, tolak persamaan sebelah bawah negatif x dx. Dan kalau kita ringkaskan lagi, let's say area represent as A. Pelajar boleh buat apa saja simbol, tapi A itu area lebih mudah lah. X kuasa 2 negatif tambah 2 negatif positif X dx. Okay. Dan kalau kita integrate x squared x cube over 3 plus 2x plus x squared over 2. Kita represent nilai sifar 1. Kalau kita pilih nilai 1 dulu, x sama 1 dulu, 1/3 tambah 2 tambah setengah. Tolak. Jadi cara dia, x sama sifar pula, sifar tambah sifar tambah sifar. Dan di sini clear cut lah. Kalau kita buat persamaan pembawah dia 6, darab 2, 2, darab 6, 6, 2 darab 6, 12, darab 3. Macam tu. Jadi 2 tambah 12 tambah 3, di sini akan menghasilkan 17. 17/6 unit. Okey. Jadi, boleh katakan straightforward sahaja. Sebab graf tu tak diberi. Okey, pelajar boleh ambil gambar. Saya nak bagi satu contoh di mana pelajar kena dapatkan titik persilangan di antara kiri dan kanan. Kita siap salin belum? Dah. Okey. Salin.
Y sama dengan X kuasa 2. Y sama dengan X tambah 6. Kalau kita lukis gambar aja, ini kita buat anggaran saja ya. Awak kena plotkan lah. Kita tahu Y sama dengan X kuasa 2 sebegini. Contoh. Pada sifar, dia akan menghasilkan sifar lah. Kalau sekiranya sini 1, dia 1. Kalau sini 1, dia 1. Kalau sini 2, dia 4. Y sama dengan X kuasa 2. Seterusnya, Y sama dengan X tambah 6. Macam mana nak lukis? Awak ambil saja X sama sifar. Y sama apa? 2 titik saja sebab line. 6. Kalau sama dengan X sama dengan 2, ataupun X sama dengan negatif 2. Contoh, Y sama dengan berapa? Negatif 2 tambah 6. 4. Jadi kita ada 2 titik. Sifar 6 di sini. Contoh, negatif 2, 4. Contoh di sini. Rendah lagi lah kan? Katakan 6 ni kita ambil tinggi sikit. Negatif 2 di sini. Jadi graf tu dia jadi macam ni. Macam tu. Ini adalah Y sama dengan X tambah 6. Dan ni adalah dia punya region, shaded region dia lah. Soalan kita ialah macam mana kita nak dapatkan sempadan kiri dan kanan? Macam mana? Jadi terpaksalah kita selesaikan persamaan serentak. 2 sama dengan 1. Saya nak pelajar cuba selesaikan. Saya tunggu sekejap. Okey, cuba. X kuasa 2, X darab X. Kalau 6, katakan 2 darab 3. Darab silang 2 darab X, 2X. Darab silang 3 darab X, 3X. 3 dengan 2, macam mana nak menghasilkan negatif? Negatif X. Negatif tambah 2, tolak 3X. Negatif X. Itu strategi lah ya. By practice, kita lebih kira lah. Jadi kita ada X tambah 2, X tolak 3 sama sifar. Dan kita ada X sama dengan negatif 2, X sama dengan 3. 2 titik. Di sini kita ada 2. Dan di sini kita ada 3, negatif 2. Kalau saya ambil pen warna biru lah. Sini 2, sini 3. Nanti kalau saya buat pen warna biru, jadi area atas tolak bawah. Atas apa dia? X tambah 6. Bawah X kuasa 2 dx. Lower bounded 2, silap negatif 2. Negatif tertinggal dah. Dan upper bounded 3. Jadi pelajar boleh selesaikan negatif 2, 3, X tambah 6 tolak X kuasa 2 dx. Okey, teruskan. Okey, teruskan.
Itu kalau kita ambil X sama 3 ya. Kalau X sama negatif 2, negatif 2 kuasa 2, 4 per 2. Tolak 12. Tambah 8 per 3. Last answer dia ialah 18 lah. Okay, apa ni? Kalau pelajar perhatikan, di dalam slide memang dah ada dia punya panduan. Hanya pelajar kena kira habiskanlah. Last answer dia ialah 126 bagi 16. Oh, saya bagi nilai yang silap ya. Sorry. Saya assume betul tapi punya salah. Nilai dia ialah 125 bagi 6. Ya, 125 bagi 6. Okey pelajar. Dalam ni ada lagi 2 slide. Yang ni saya jadikan sebagai homework lah. Saya jadikan sebagai homework. Walau bagaimanapun saya akan bagi sedikit idea lah. Find the area of the regions that bounded by the curve y equal to y square root x and the line y equal to x minus 3 in the first quadrant only. First quadrant ni maksudnya sukuan yang pertama lah. Okey, macam mana kita nak dapatkan graf ni? Kita tahu untuk y sama dengan 2 set x di sini. Dan kita ada y sama dengan x tolak 3 di sini. Untuk dapatkan teknik mencari luas, kita boleh gunakan kaedah macam ni. Kalau kita tengok, sini kita labelkan sebagai A1, ni labelkan sebagai A2. Area sama dengan A1 tambah A2. A1 integrate 0,3, persamaan dia ialah 2 set x. Kalau persamaan untuk A2 daripada 39, kita ambil yang konsep tadi, persamaan atas tolak persamaan bawah. Tengok arrow yang saya buat tu. Persamaan atas adalah 2 set x. Tolak persamaan bawah adalah x tolak 3 dx. Sorry. Dia tertulis macam tu ya, tak apalah. Jadi pelajar kena teruskanlah saya jadikan sebagai homework. Dan akhir sekali dah ada solution dah sebenarnya, pelajar kena teruskan. Okey, saya nak berhenti dalam masa 2 minit lagi ni. Saya nak pelajar selesaikan habis soalan ni berdasarkan solution yang dah diberi ni. Answer dia 18 dan juga diberi exercise ni A, B, C, D. Di sini pun saya tinggalkan sebagai homework. Saya nak puji 2-3 pelajar yang personally message saya lah.
mana-mana soalan yang dia tak faham. Bukan dia tanya soalan saja, dia tunjuk dia punya langkah penyelesaian yang silap tu, dan saya akan bagi tahulah mana yang betul, mana yang silap. Okey pelajar, jawapan akhir untuk exercise dah ada, jadi saya dah tinggalkan homework ni untuk pelajar selesaikan bagi praktis bab ni lah. Sebelum kita masuk kepada modul seterusnya minggu hadapan, minggu hadapan hari Khamis ni kan, insyaAllah. Hari Khamis ni saya akan masuk chapter yang terakhir lah. Subchapter yang terakhir yang panggil Application of Integration, Volume of Solid of Revolution, this method. Jadi kita berhenti setakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Jumaat ya. Hari Khamis. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Okey, sama.